Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muazzam bin Muhammad Syarif, nombor kad matrik 283820. Kami akan membentangkan berkenaan pembentangan kajian skim cepat kaya. Secara umum, kita tahu skim cepat kaya sebenarnya adalah satu aktiviti skim pengambilan deposit secara haram. Pengambilan deposit secara haram adalah ia perbuatan yang menerima, mengambil atau bersetuju untuk menerima deposit tanpa lesen yang sah di bawah Akta Institusi Keuangan ABIK 1989. Kebiasaan jumlah wang yang akan dipositkan atau dilaburkan kepada penganjur skim cepat kaya atas terima tambah bahawa wang deposit itu akan dipulangkan balik dengan kaedah keuntungan yang cukup tinggi. Menjalankan sesuatu operasi skim cepat kaya juga melibatkan pengambilan deposit adalah satu kesalahan dari segi undang-undang kerana penganjur tidak mempunyai lesen yang sah untuk menerima mengambil deposit ini. Justru kami menerima tajuk skim cepat kaya bagi membuat kajian dan menganalisis bersama tim saya untuk berkenaan dengan kajian ini. Seterusnya saya akan terbentangkan berkenaan kajian soalan yang telah kami tetapkan. Soalan kajian yang pertama adalah seperti berikut. Apakah pandangan anda mengenai tindakan yang dikenakan kepada mereka menipu skim cepat kaya? Kami telah membuat kajian survey berkenaan 50 orang. Antara yang respon daripada kajian ini terdapat hampir 94% adalah untuk dipenjarakan dan 32% adalah untuk sesi kaunseling. Bagi pendapat saya, dipenjarakan adalah satu tindakan yang betul dan tepat. Ianya melibatkan dengan wang ringgit dan masa dijanjikan dengan perkara-perkara yang tidak menepati piawaian atau keuangan negara. Justru saya lihat dengan survey yang pertama ini, kami melihat skim cepat kaya ini adalah satu skim yang menyusahkan dan mempudayakan mereka yang tak mempunyai maklumat yang lengkap. Bagi saya, cadangan saya perlu diperluaskan berkenaan dengan iklan ataupun pelbagai kaedah untuk rakyat atau masyarakat tidak terpedaya dengan perkara ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum, saya Muhammad Farid Azhari bin Hassan, nombor matrik 283777. Saya akan memberi sedikit ulasan mengenai kajian soalan 2 dan soalan 3. Bagi soalan kedua, ia mengenai apakah tindakan mangsa kepada skim cepat kaya. Daripada dapatan kajian selidik ini, semua responden memilih untuk melaporkan kepada ibu bapa dan juga melaporkan kepada pihak berkuasa. Ini bertujuan bagi membanteras dan membendung isu yang sama tidak berulang kepada mangsa yang lain. Tujuan laporan kepada pihak berkuasa seperti pihak polis adalah perlu dilakukan bukan hanya bagi menangkap pesalah yang melakukan aktiviti tersebut, malah bagi mengeratkan lagi hubungan sosial antara pihak berkuasa dan orang awam. Selain itu, ia dapat menjamin keselamatan orang sekeliling dari terjerat dari tipu daya skim cepat kaya ini. Bagi soalan ketiga pula, mengenai apakah hukuman berat yang patut diberikan kepada mereka yang melakukan aktiviti skim cepat kaya ini. Daripada seramai 50 orang responden yang menjawab soalan ini, sebanyak 98% daripada jumlah responden memaklumkan melalui kajian selidik bahawa mereka yang terlibat dalam aktiviti ini harus dikenakan dan menjalani hukuman yang berat, dan hanya 2% sahaja yang tidak bersetuju. Pada pandangan saya, hukuman yang berat dan setimpal harus diberikan kepada pesalah kerana dengan cara ini kita dapat mengurangkan dan membendung penularan aktiviti ini pada masa akan datang. Sekian saja ulasan ringkas daripada saya. Saya serahkan kepada rakan yang lain untuk membentangkan kajian seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Aman bin Abi Sofyan,
nombor metrik 284073, akan membincangkan kajian 4. Setiap kajian mesti melibatkan anggaran umum yang terlibat setiap kes atau kajian. Anggaran diletakkan pada kajian ini adalah mengambil maklum dari hasil bahan bacaan, akhbar dan isu-isu semasa. Okey, soalannya adalah anggaran umum yang terpedaya dengan skim cepat kaya. Okey. Yang pertama, 18 tahun ke atas hanyalah 28% yang terpedaya dengan skim cepat kaya. Seterusnya, dengan 30 tahun ke atas hanyalah 80%. Jadi hukum dalam Islam pun juga telah memberitahu Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-69 yang bersidang pada tahun 13 hingga 15 Jun 2005 di Johor Bahru telah membicarakan hukum skim cepat kaya dan seumpamanya. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum terhadap skim cepat kaya adalah haram kerana ia mengandungi unsur-unsur judi, riba dan tadlis, dan umat Islam dilarang daripada terlibat skim cepat kaya. Okey, yang pertama, perniagaan dikatakan secara dagang tetapi plan perniagaan fokus kepada keuntungan besar serta mencuri orang. Okey, yang pertama, kalau boleh dijauh lagi. Yang kedua, keahlian percuma dengan bersyarat perlu jadi ahli dan beli pakej barangan tertentu pada jumlah yang tinggi. Yang ketiga, perlu buat pelaburan tanpa membeli barang, hanya fokus cari orang untuk lakukan perkara yang sama. Yang keempat, mempromosi dilakukan dengan lebih menunjukkan tentang keuntungan dan kewangan yang diperoleh. Okey, yang terakhir, yang kelima, tidak benar menarik diri atau memulangkan barang pada tempoh tertentu. Okey, ini adalah tip-tip untuk kita jauhi daripada skim cepat kaya. Okey, dari itu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fikri bin Zaini. Nombor metrik 284064. Hari ini saya akan membincangkan tentang topik kumpulan saya, iaitu skim cepat kaya. Okey, bagi topik saya akan menerangkan tentang topik kajian 5 yang melibatkan tentang gangguan, tentang status gangguan emosi dan jasmani yang telah diambil kira atau telah kami membuat Google Form dan mengambil kira kes yang dihadapi oleh mereka yang ditipu dengan skim cepat kaya ini. Soalan untuk kajian 5 ini adalah, adakah mangsa akan merasa terganggu dari segi jasmani dan emosi bila ditipu dengan skim cepat kaya? Okey, di rata-rata jawapan yang kami terima adalah keseluruhan jawapan bagi kajian 5 ini adalah 100%. Kerana jawapan yang diberi adalah terganggu ataupun tidak terganggu. Jadi yang banyaknya adalah terganggu bagi semua jawapan yang kami terima. Apa yang saya boleh terangkan di sini ialah, bagi pendapat saya, bagi emosi dan jasmani ini sangat terganggu apabila kita telah ditipu oleh skim cepat kaya ini dari segi kalau dari segi emosi tu boleh dikatakan mungkin dari kehilangan duit yang banyak. Sebab apa? Bila kita menghabiskan duit yang banyak dan kita telah ditipu, mungkin akan menyebabkan emosi-emosi yang mungkin akan mengganggu diri kita dan diri orang lain, sebagai contoh keluarga kita, isteri, anak-anak. Dan ini akan menyebabkan
satu konflik akan berlaku di dalam suatu rumah tangga atau suatu keluarga. Selain itu, dari segi jasmani, apabila kita ditipu oleh skim cepat kaya ini, ia kita akan memudaratkan kita punya badan. Sebagai contoh, kita terlalu beremosi dan kita tidak tidur. Disebabkan ini, ramai yang memilihkan bagi kajian 5 ini adalah sangat terganggu. Itu saja untuk saya yang boleh saya terangkan di sini bagi pendapat saya. Okey, itu saja. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Naris Aniki Wican, nombor metik 283851. Okey, hari ini saya nak baca pandangan dan cadangan dari hasil kajian skim cepat kaya. Okey, soalan dia, berikan pandangan dan cadangan semoga skim cepat kaya ini dihapuskan. Okey, jawapan pertama adalah seseorang itu harus diberikan pendedahan tentang ilmu agama dengan lebih mendalam supaya tidak mudah terjebak dengan perkara yang tidak diingini. Okey, jawapan kedua adalah pelajaran jati diri dihidupkan kembali bagi membendung isu ini berluasan. Okey, jawapan ketiga pula, bagi hukuman yang berat, contohnya penjara lebih lama dengan tunai yang banyak. Yang keempat, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga diri apabila berhadapan dengan orang yang tidak dikenali. Yang lima, ibu bapa perlu bertanya dan berborak dengan anak-anak. 6. Menyemak latar belakang syarikat sebelum meneruskan skim ini. 7. Sentiasa berwaspada. Yang ke-8, pihak kerajaan wajar menjadi tulang belakang bagi dihapuskan skim ini. Yang ke-9, menasihati anak-anak supaya tidak bergaul dengan orang yang tidak dikenali. Yang ke-10, jangan mudah terpedaya. Yang ke-11, pesalah harus dikena hukuman yang setimpal terhadap kesalahan ini. Yang ke-12, memaklumkan atau memberitahu polis berkenaan skim ini. 13, seminar kesedaran. 14, bertingkat ilmu agama. Yang ke-15, jangan terpedaya dengan iklan. Yang ke-16, bekerjalah, jangan ingat mudah jadi kaya. Itu cara pesanan. Okey, yang 17, kerajaan wajibkan garisan panduan yang betul. 18, sentiasa lindungi kewangan anda. Yang ke-19, pada pandangan saya, bagi mengelakkan berlakunya perkara ini, ibu bapa, pihak sekolah dan agensi media seperti televisyen dan radio perlu mengambil langkah untuk memberi pendedahan masyarakat. Yang ke-20, ibu bapa beri peranan yang penting memberi nasihat dan peringatan terhadap anak-anak. Yang ke-21, ibu bapa serta ahli keluarga hendaklah selalu memantau anak, memberi nasihat serta tunjuk ajar. Jangan biarkan bergaul dengan orang yang tidak dikenali. Okey, yang ke-12, perbanyakan berbahan atau memarketing tentang keburukan berkenaan skim cepat kaya. Okey, yang ke-23, kempen kesedaran. Yang ke-24, memantau perilaku anak-anak. Yang ke-25, adakan iklan tentang kesedaran skim cepat kaya. Yang ke-26, pengawasan atau persaingan adalah sangat perlu. Yang ke-27, berikan penerangan. Yang ke-28, penjara lebih lama. Yang kedua, okey, masih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Masyir Kawi bin Andak, nombor kad metrik 283770. Okey, penutup berkenaan tugasan. Pada pandangan kami, berkenaan tugasan yang diberikan ini adalah satu kajian yang menarik bagi mengenal pasti isu ini berluasan. Ahli kumpulan juga memberikan kerjasama yang baik. Justru kami mohon orang ramai diingatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan pelbagai penganjuran skim cepat kaya atau skim yang menawarkan pulangan wang yang tidak masuk akal tanpa risiko bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sekian daripada saya.